من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ولا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اكفِ أنفسنا تقواها وزكها زكاها أنت وليها ومولاها. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير. أما بعد. InsyaAllah malam ini kita sambung tadabbur surah An-Naml ayat 24. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat 21. Kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. لأعذبنه عذابا شديدا أو ليأتيني بسلطان مبين. Maksudnya, pasti aku akan mengazabnya dengan azab yang pedih, azab yang keras, atau aku akan sembelihnya, atau dia membawa datang kepadaku hujah yang jelas. Pengajarannya, pertama, hukuman adalah berdasarkan kepada kesan kesalahan, bukan berdasarkan kepada kecil atau besar kesalahan tersebut. Yang kedua, diharuskan mendidik dan menghukum binatang sekiranya ia melakukan kesalahan setelah diajar dan dididik. Yang ketiga, Islam mengajar disiplin yang kuat, khususnya kepada
barisan tentera kerana sedikit kesilapan boleh membawa kepada kekalahan yang besar dan kematian yang ramai. Yang keempat, setiap kesalahan hendaklah dibuktikan dengan bukti yang jelas sebelum dihukum. Ayat seterusnya. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ. Maksudnya, lalu dia berada tidak jauh lalu dia berkata, aku mengetahui apa yang engkau tidak mengetahui dengannya, dan aku datang kepada engkau daripada Sabak dengan membawa berita yang meyakinkan. Pengajarannya, ayat ini sebagai bukti bahawa tidak ada seorang pun yang mengetahui perkara ghaib, walaupun dia seorang Nabi. Kecuali Allah yang memberitahunya. Yang kedua, tidak harus atau haram bagi seseorang yang menerima amanah cuai dalam amanahnya atau membuang masa atau menggunakan amanah yang diberi untuk kepentingan diri. Yang ketiga, kesalahan seseorang boleh dimaafkan sekiranya dia cuai
dalam tugasnya, tetapi melaksanakan peranan yang penting untuk dakwah. Yang keempat, tidak menjadi syarat. Yang keempat, tidak menjadi syarat orang yang di atas mengetahui semua perkara, bahkan ada ketika orang di bawah mengetahui, ada ketika orang di bawah mengetahui apa yang tidak diketahui oleh orang di atas. Maka wajib kepada pemimpin menerima teguran atau ilmu yang tidak diketahuinya, walaupun daripada orang di bawah. Yang keberapa? Yang kelima. Setiap orang wajib bercakap berdasarkan berita dan dalil yang sahih lagi meyakinkan. Dan sambungan, dan haram seseorang bercakap apa sahaja yang didengarinya tanpa dipastikan kebenarannya. Okey, kita sambung tadabbur ayat. Oh, di situ aja ni. Ayat 23. Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha arsyun azim. Sesungguhnya aku mendapati seorang wanita yang menguasai rakyatnya, dan dia diberi segala sesuatu, dan baginya arasy, singgasana yang besar. Okey, pengajarannya. Haram di dalam Islam
haram di dalam Islam seorang wanita menjadi pemimpin atau ketua negara. Yang kedua, Allah memberi apa sahaja daripada dunia dan kuasa walaupun kepada musuhnya. Sebagaimana Allah memberi kekayaan dan kuasa kepada Balqis, Raja Sabak, kerana dunia tidak ada nilai. Kerana dunia tidak ada nilai di sisi Allah. Yang ketiga, sebaliknya Allah hanya akan memberi iman dan taqwa kepada orang yang dicintainya sahaja. Kepada orang yang dicintainya sahaja. Okey, kita sambung. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Okey, ayat 24, kaitan ayat 24 dengan ayat lepas ialah sambungan cerita tentera Nabi Sulaiman AS, iaitu burung. Setelah burung itu menghilangkan diri, kemudian dia datang membawa khabar apa? Khabar yakin. Jadi burung pun bila nak bercakap, dia pastikan apa yang dia nak cakap adalah meyakinkan dan sahih. Maka manusia sepatutnya lebih baik daripada burung. Bila nak bercakap, fikir 10 kali. Pastikan ia yang meyakinkan dan yang sahih sahaja. Kalau tidak, lebih baik dia diam. Jadi ayat 24 ni sambungan. Setelah burung memberi laporan kepada Nabi Sulaiman AS dan memberitahu sebab dia menghilangkan diri tanpa izin. Jadi sambungannya daripada semalam ialah kata burung, hudhud, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, wajadtuha, aku dapatinya. Nya tu balik pada apa? Imra'atan. Kata burung kepada Nabi Ibrahim, aku dapati Balqis ataupun Imra'atan wa qaumaha, dan kaumnya. Yasjuduna lisyams. Mereka
Ini fi'il apa ni? Fi'il mudhari' menunjukkan apa? Sentiasa sejuk. Lisyamsi, kepada matahari. Min dunillah, dari selain Allah. Okey. Seorang raja yang ada kerajaan besar, istana yang hebat, singgah sana yang agung, tiba-tiba sembah matahari. Dia sembah matahari ni bodoh ke cerdik? Kenapa bodoh? Ha? Matahari kan bagus, dia bagi cahaya. Ha? Oh, malam tu hilang. Jadi macam mana seorang ketua negara yang mempunyai kerajaan yang besar tapi bodoh? Kan? Kenapa? Patut jadi pemimpin orang yang cerdik kan? Kamu ada kerajaan yang besar, ada bala tentera, ada penasihat. Tiba-tiba bodoh. Ha? Sebab dakwah tak sampai. Tapi ada juga dakwah sampai. Sembah yang bukan Allah juga. Macam Fir'aun kan? Apa dia? Syaitan kacau. Jadi yang tak sembah matahari ni semua syaitan tak kacau. Mana tahu jawapan tu? Oh. Jawapannya ayat seterusnya. Tengok ah. Syaitan ni hebat dia boleh menjadikan orang yang nampak hebat jadi bodoh. Itu kerja syaitan. Apa syaitan buat pada Balqis? Wazayyana. Dan telah menghiaskan lahum kepada mereka ni iaitu Balqis dan kaumnya. Telah menghias kepada mereka oleh syaitan. Apa yang syaitan hiaskan? A'malahum, amalan mereka. Apa amalan mereka yang syaitan hias? Ha? Amalan apa tu? Amalan tak baik. Jadi kerja syaitan ialah dia ambil amalan yang tak baik, dia hias, dia cantikkan, jadi nampak baik, nampak betul. Itu kerja syaitan. Jadi sebenarnya antara manusia dengan syaitan, siapa yang bodoh? Syaitan dengan manusia, siapa yang bodoh? Tak, dua-dua bodoh. Siapa paling bodoh? Manusia lah. Sebab yang menipunya syaitan, yang ditipu manusia. Jadi syaitan bila dia nak hias ni, pastilah amalan yang buruk. Kalau amalan dah cantik, dia tak hias. Apa amalan tu? Iaitu sembah matahari. Dia kata matahari ni bagus, bagi cahaya. Satu matahari boleh terangi dunia, boleh suburkan tumbuh-tumbuhan. Dia tipu, akhirnya manusia tertipu. Cuba buka surah Fatir. Surah Fatir ayat 8. Cuba tengok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afaman. Apakah? Apakah? Fa. Maka man. Siapa? Apakah
maka siapa yang zuyyina, dihiaskan, lahu kepadanya, su'u amalihi. Adakah orang yang dihiaskan su'u amalihi, amalan buruk. Amalan buruk ni yang bukan daripada Allah dan Rasul, semuanya amalan tu buruk. Lalu fara'ahu hasanah. Amalan tu buruk tapi syaitan hiaskan, maka orang melihat amalan itu hasanah, baik. Apa salahnya? Fa innallah, maka sesungguhnya Allah yudillu, Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki, dan Allah memberi hidayah pada siapa yang dia kehendaki. Tapi Allah bagi hidayah ni berdasarkan apa? Kehendak siapa? Berdasarkan kehendak dan pilihan manusia. Begitu juga Allah sesat pun berdasarkan kehendak dan pilihan manusia. Apa dalil Allah akan sesatkan manusia setelah manusia memilih untuk sesat? Ada dalil tak? Ha? Sebut je. Kalau tak salah betul. Kullu ummati yadkhulu al-jannah illa man tak juga. Daripada Quran. Siapa yang memilih sesat, Allah pun sesatkan dia. Lepas tu kalau baca ayat ni saja, orang salah faham ni. Tengok Allah nak sesatkan siapa yang dia nak. Kita tak ada pilihan. Ha? Ayatnya? Faqulil haqqu min rabbika faman syaa falyakfur. Kemudian tak, mula-mula faman syaa falyu'min. Kan? Wa man syaa falyakfur. Okey, ayat ni Allah kata siapa yang nak kufur, Allah kata falyakfur. Silakan kufur. Itu pilihan dan kehendak dia. Surah Al-Kahfi ayat apa ni? Baca tiap-tiap minggu tak ingat juga ayat berapa? 29. Surah Kahfi ayat 29. Satu lagi yang paling jelas ialah Surah Saf. Surah Saf. Falamma ayat 5. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Surah Saf ayat 5. Cuba terjemah. Falamma, maka tatkala zaghu, mereka menyimpang. Mereka menyimpang daripada kebenaran, barulah Allah azaghallah. Allah menyimpangkan mereka, menyimpangkan hati mereka. Jadi Allah menyesatkan mereka setelah mereka memilih untuk sesat. Jadi semua yang sesat tu bukan sebab Allah tak bagi hidayah, tapi sebab mereka yang tak nak hidayah. Okey? Kemudian Allah kata apa? Fala tazhab nafsuka alaihim hasaratin innallaha alimun bima yasnaun. Cuba terjemah ayat ni. Fala tazhab, maka janganlah kamu pergi nafsuka, diri kamu. Lepas tu, alaihim, ke atas mereka, hasaratin. Hasarat kerana menanggung duka cita. Apa maksud ayat? Sekarang Allah cakap dengan Nabi ni, fala tazhab nafsuka. Iaitu Nabi bila berdakwah dan orang tak nak beriman, Allah beritahu, Allah sesatkan siapa yang pilih sesat, Allah sesatkan. Tapi Nabi sedih.
Bila orang tu Nabi dakwah tapi tak beriman juga. Sedangkan itu adalah pilihan mereka. Maka Allah pujuk Nabi. Jangan kamu hilangkan diri kamu. Maksud, jangan kamu binasakan diri kamu. Sebab sedih kerana mereka tak beriman. Ini sifat kan? Sifat Nabi dia panggil apa ni? Harisun. Sangat tamak nak melihat orang beriman. Walaupun Nabi dah berdakwah. Bila tak beriman, Nabi sedih. Maka Allah kata jangan sedih. Okey. Cuba buka yang teks Arab. Okey. Tengok ini huraian ulama ahli tafsir berkenaan dengan ayat yang kita sedang tadabbur. Iaitu وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ. Syaitan menghiaskan mereka amalan yang buruk. Sembah matahari itu nampak cantik. Dan fasaddahum, syaitan akhirnya menghalang mereka daripada jalan kebenaran. Maka ulama kata kaedahnya apa? Anna istihsanil mar'i li a'malihi huwa aslu dhalalah. Apa maksud? Apa makna istihsan? Istihsan, rasa amalan yang tak baik, dia rasa baik. Itu istihsan. Termasuklah benda-benda yang bid'ah. Dia rasa baik. Istihsan, rasa amalan tak betul, rasa betul. Maka kata ulama itulah aslu ad-dalalah. Punca sesat. Jadi punca orang buat amalan bid'ah ni puncanya apa? Rasa amalan tu baik. Bila dia rasa baik, membawa kepada apa? Beramal. Dia akan beramal. Maka kata ulama wa tazyinul syaitan, perhiasan syaitan kepada amalan-amalan itu, syaitan menghiaskan amalan-amalan yang buruk adalah ahadu aslihati syaitan. Salah satu senjata syaitan. Salah satu syaitan nak tipu manusia, caranya apa? Dia bagi satu amalan dan dia bayangkan dalam kepala kita amalan ini betul. Amalan ini baik. Maka kita pun buat. Bila pergi akhirat jadi apa? Haba'an mansura. Jadi debu-debu yang berterbangan. Maka dia bagi kaedah. Macam mana kita nak elak ni? Kita perasan amalan yang kita buat tu betul. Sedangkan tidak ada dalil. Macam mana cara nak elak? Caranya ialah fa'alal mar'i, ke atas seseorang ayyantahim nafsahu. Naklah tuduh diri dia fi kulli ma tad'uhi ilaihi. Setiap amalan yang nafsu dia rasa betul, dia kena tuduh. Tuduh siapa? Tuduh diri sendiri. Betul ke tak? Ada dalil ke tak? Cek. Jangan dengar je, terus buat. Jadi cara nak mengelak amalan yang tak baik, yang dihias oleh syaitan ialah kita buat tuduhan. Bila dengar satu amalan, amalan ni betul ke tak? Aku kena cek dulu. Kalau ada dalil, buat. Kalau tak ada, tinggal. Wa ayyazina jami'a amalihi, dan hendaklah seseorang itu menimbang. Yazina tu menimbang semua amalannya bimizan syar'i. Dengan apa dia? Mizan. Apa mizan syar'i? Setiap amalan dia kena timbang dengan pertimbangan syarak, agama. Bukan pertimbangan orang ramai. Semua orang ramai kata betul, belum tentu betul. Yang betul apa dia? Syar'i ad-daqiq. Dalil daripada agama. Khususnya ma tashtaddu raghbatuhu. Apa yang diinginkan oleh nafsu. Kadang-kadang amalan tu tak betul. Tapi yang itulah nafsu nak buat sangat. Kadang-kadang amalan tu beratus-ratus, beribu-ribu kan. Yang tu nafsu nak buat.
Dia Nabi suruh 33, 100. Nafsu kata sikit sangat. Kan? Jadi tak nampak banyak, tak nampak hebat. Ayat tu syaitan pun masuk. Banyak lagi bagus. Wa ya'zumu husnuhu, dan pada pandangan mata dia nampak baik. Tak boleh. Bukan semua yang dia nampak baik, yang dia fikir baik, mesti betul. Tak. Yang menentukan betul ialah apa dia? Dalil. Okey, ini daripada tafsir Ibn Badis. Okey, kita balik pada ayat kita. Fasaddahum. Lepas syaitan hiaskan amalan buruk, iaitu sembah matahari, nampak baik. Fasaddahum. Lalu, saddahum apa dia? Dia iaitu syaitan menghalang mereka anis sabil, dari jalan. Jalan apa ni? Jalan yang benar. Sabil tu satu. Kenapa jalan yang benar ni sabil? Sebab jalan yang benar adalah satu. Tapi kalau jalan yang sesat, Allah kata apa? Wala tattabi'u wala tattabi'u as-subul. Ada kan? Jangan kamu ikut as-subul. Wa tafarraqa bikum an sabil. Subul jamak kepada sabil. Kalau sesat, Allah guna perkataan subul. Kenapa? Sebab jalan sesat tu banyak, bukan satu. Okey? Fahum la yahtadun. Akhirnya mereka tidak yahtadun, mendapat hidayat. Okey. Kadang-kadang syaitan hias amalan maksiat. Kita pun tahu amalan tu maksiat. Tapi kadang-kadang kita pun tertipu juga. Contoh, kita nak buat maksiat kan, kita tahu benda tu salah. Tapi syaitan bisik apa? Kali terakhir je. Lepas ni taubatlah. Kan? Kan minggu depan nak pergi Mekah. Nak buat umrah kan? Alah, buat je. Lepas pergi Mekah tu, taubat. Kita pun buat kan? Tengok-tengok, sebelum pergi Mekah, mati. Kadang-kadang kita jaga malam. Baca apa? Kadang-kadang malam tu, baca benda yang baik. Baca buku agama. Bila kita kata ada bisikan, tidurlah awal. Supaya dapat bangun tahajud. Tapi ada bisikan satu lagi. Kan benda ni baik. Apa salahnya baca benda baik kan? Kita pun baca. Akhirnya kita tidur lewat dan akhirnya subuh lewat. Itu tipu daya syaitan. Kadang-kadang syaitan tipu dengan benda yang baik juga. Biasa tak kita kena tipu ni? Sampai sekarang. Hebat sungguh syaitan ni. Pasal apa kita asyik kena tipu? Ni yang tak bangun subuh setiap pagi. Kena tipu tak? Kena tipu? Sebab tu Nabi kata siapa yang tak bangun subuh, syaitan kencing di mana? Dalam telinga. Dia pula masuk tandas, tutup kepala. Takut syaitan kencing atas kepala. Lain Nabi cakap, lain dia buat. Subuh besok tak bangun. Tapi masuk tandas, tutup kepala. Kononnya takut syaitan kencing. Syaitan bukan kencing atas kepala. Kencing dalam telinga. Okey, cuba buka satu lagi.
Okey. Ini ayat surah Muhammad ayat 14. Cuba kita terjemah. Wa qala azza wa jalla. Afaman kana ala bayyinatin. Ini kita suruh pelajar-pelajar terjemahlah. Terjemah sikit. Afaman. Apakah? Maka man siapa? Kana adalah ala bayyinatin bukti min rabbihi daripada Tuhannya, kaman seperti man siapa yang zujina dihiaskan lahu su'u amalihi. Okey, boleh terjemah dah. Maksudnya apa? Ada orang boleh terjemah tapi maksud tak faham. Perlu cerita balik tak boleh. Apa maksudnya ni? Sebenarnya Allah nak bagi tahu adakah sama orang yang buat sesuatu ada bukti dengan orang yang buat sesuatu amalan buruk tapi syaitan hias dia rasa benda tu sama tak antara dua tu? Tak sama. Tapi kadang-kadang yang buat benda salah dia rasa betul, kadang-kadang yang A ni buat benda yang betul tapi semua orang kata salah. Yang B ni buat benda salah tapi dia rasa betul dan semua orang kata betul. Akhirnya dia kata yang A salah. Allah kata tak sama. Yang sama bukan berdasarkan orang kata betul. Yang sama berdasarkan apa? Berdasarkan bayyinah, bukti. Kemudian mereka ni wattaba'u ahwa'ahum. Mereka mengikut hawa nafsu mereka. Okey. Cuba buka surah Baqarah. 212. Okey. Ini kerja syaitan belakang ni. Zujina apa makna tadi? Dihiaskan. Lillazina kafaru. Bagi orang-orang kafir. Al-hayatud dunya. Kehidupan dunia. Okey, setakat tu apa maksud dia? Orang kafir dihiaskan maksudnya dia bila dihias ni benda tu asalnya cantik ke tak? Tak, sebab tu dihiaskan. Okey. Apa yang asalnya tak cantik? Kehidupan dunia. Jadi kehidupan dunia sebenarnya tak cantik sebab dia menipu daya manusia. Tapi akhirnya dihiaskan kepada orang kafir, kehidupan dunia nampak. Sebab itulah matlamat hidup orang kafir adalah dunia. Dan bila Allah kata kehidupan dunia dihias kepada orang kafir sahaja. Maknanya orang beriman, persepsi orang beriman terhadap dunia macam mana? Tak ada nilai. Tak ada nilai. Ia seumpama sama ada macam Nabi cakap lebih murah daripada satu sayap nyamuk ataupun lebih hina daripada bangkai anak kambing yang cacat. Itu persepsi orang beriman terhadap dunia. Yang pandang dunia ni cantik hebat siapa? Orang kafir. Allah sebut je lah orang kafir. Sebab itulah Nabi ajar kita bila tengok dunia dan kita tertarik baca apa? Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Orang beriman tak akan tertipu. Okey. Kenapa orang beriman tak akan tertipu dengan dunia? Walaupun hebat, cantik, indah. Kenapa orang beriman tak tertipu? Kenapa tak nampak? Dunia nampak? Apa dia? Yalah sementara pun apa masalahnya? Tak ada sebab lain. Kenapa orang beriman tengok dunia rasa tak ada nilai? Kenapa tak tertipu?
Sebab orang beriman cukup yakin dengan apa yang Allah janji di akhirat. Dan mereka cukup yakin yang akhirat jauh lebih baik dan kekal. Jadi kalau yang tu ada dalam kepala mereka, maka mereka tengok dunia, tidak ada nilai. Yang tertipu dengan dunia ialah yang tak yakin dengan akhirat. Okey. Kita balik pada ayat kita. Kita pergi pada ayat seterusnya. Alla yasjudu. Alla yasjudu. Lebih kurang. Kenapa tidak yasjudu? Mereka sujud. Ini siapa cakap ni? Siapa cakap ni? Buruh. Ni buruh masih bagi laporan pada bos dia, Nabi Sulaiman. Kenapa tidak mereka sujud lillah kepada Allah? Allazi burung pun tahu. Kenapa kena sujud pada Allah dan sembah pada Allah sahaja? Apa sebab? Antaranya allazi, Tuhan yang yukhriju, mengeluarkan, al-khaba'a, benda yang tersembunyi. Apa dia? Apa yang tersembunyi? Fis samawat, di langit-langit, wal ard, dan di bumi. Apa ni yang tersembunyi? Apa dia? Yang tersembunyi di langit, yang tak nampak. Malaikat, hujan. Hujan memang tak nampak, dah turun baru nampak kan. Angin. Dan yang tersembunyi di bumi, kan dia kata Allah mengeluarkan. Mana sebelum Allah keluarkan, tak nampak. Yang di bumi apa dia? Sebelum Allah keluarkan, sebelum tu tak nampak. Tumbuh-tumbuhan. Kan? Kita letak benih tak nampak, tiba-tiba keluar. Macam-macam tumbuhan, macam-macam buah-buahan. Satu, burung bagi tahu kenapa kena sujud pada Allah sahaja. Satu, sebab Allah boleh mengeluarkan apa saja yang tersembunyi di langit dan di bumi. Yang kedua, wa ya'lamu, dan dia mengetahui. Ma tukhfuna, apa yang kamu sembunyikan. Wa ma tu'linun, dan apa yang kamu zahirkan ataupun nyatakan. Okey. Tengok burung. Allah bagi ilham pada burung. Burung, kalau tengok ayat semalam, burung cerita pada Nabi Sulaiman tentang apa? Ayat semalam. Makna tentang seorang wanita yang memerintah Sabah. Yang kedua, dia diberi segala-galanya. Yang ketiga, walaha arsyun azim. Mana burung yang semalam, burung nak cerita apa tu? Iaitu satu kebesaran, kehebatan Raja Balqis. Okey, itu tak ada masalah. Ayat hari ini, burung nak cerita apa? Dia nak mengingkari perbuatan Balqis dan kaumnya yang sembah matahari. Yang kedua, dia bagi tahu apa? Sangat tidak patut mereka sembah matahari. Kenapa? Yang sepatut mereka sembah apa? Kenapa patut sembah Allah? Ikut pandangan burung. Satu, Allah boleh keluarkan segala yang tak nampak di langit dan di bumi. Satu. Yang kedua,
Dua-dua sifat ni ada tak pada matahari? Ada tak? Tak ada. Jadi sekarang, burung nak bagi tahu, kalau ikut logik akal, siapa yang patut disembah? Okey, soalannya macam mana burung tahu ni? Dari mana burung tahu sembah matahari adalah syirik? Dan burung juga tahu yang patut disembah hanya Allah yang Esa. Dari mana burung belajar? Ha? Dakwah Nabi Sulaiman. Mana tahu? Ada sebuah ayat Nabi Sulaiman berdakwah bagi tazkir kepada burung. Ha? Jawapannya fitrah. Fitrah. Semua binatang ialah mentauhidkan Allah. Ada dalil? Ada dalil. Bukan surah Al-Isra ayat 44. Ini dalil. Semua makhluk Allah, binatang-binatang, fitrah semula jadi mentauhidkan Allah dan berzikir kepada Allah. Yang berterjemah. Surah Al-Isra ayat 44. Adik-adik boleh terjemah. Tusabbihu. Fi'il apa ni? Terjemah apa? Sentiasa. Sentiasa bertasbih lahu. Kepadanya. Kepada Allah. Siapa? As-samawatus sab'u. Langit-langit 7 lapis. Sentiasa bertasbih kepada Allah. Langit berakal tak? Tak berakal. Tapi kenapa dia bertasbih? Fitrah semula jadi. Dia bertasbih setelah dia mentauhidkan Allah. Siapa lagi selain pada langit? Wal ard dan bumi. Siapa lagi? Wa man fihinna. Siapa saja yang ada di langit dan di bumi sentiasa bertasbih berdasarkan fitrah. Kemudian Allah tegaskan lagi. Wa in. Wa in apa dah? Tidak. In di sini makna tidak. Kalau ada illa, ya kalau in, selepas tu ada illa. Ini makna tidak. Ada tak illa? Ada, okey. In dan tidaklah, min. Tidak ada min syai'in dari sesuatu apapun illa melainkan yusabbihu bihamdihi. Melainkan semua bertasbih memuji Allah. Ini lagi tegas. Yang tadi langit, bumi dan apa di langit dan bumi. Yang ni tidak ada sesuatu melainkan semuanya bertasbih kepada Allah. Tapi kita dengar tak mereka bertasbih? Siapa yang naik kereta, tiba-tiba kereta dia bertasbih. Subhanallah, subhanallah. Ada? Ada dengar? Tak pernah dengar kan? Sebab apa tak pernah dengar? Allah kata apa? Walakin akan tetapi la tafqahuna tasbihakum. Kamu tak faham tasbih mereka. Innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya Allah Maha Haliman. Penyantun lagi Maha Pengampun. Okey. Kalau ikut ayat ni, kereta kita bertasbih tak? Tasbih. Yang naik kereta tu tasbih tak? Siapa lebih baik? Aircon, tasbih tak? Tasbih tak? Apa dalil? Ayat ni. Min syai'in. Apa dia? Yalah. Benda tak hidup. Benda yang tak hidup, tasbih. Benda yang hidup ni masalahnya. Yang paling banyak masalah, benda yang berakal ke benda yang tak berakal? Sebab itulah yang masuk neraka yang berakal. Yang tak berakal tak masuk neraka. Okey, Asyik. Yalah. Meja Asyik tu bertasbih.
Cuba dengar. Pen tu tasbih. Tengok bahasa. Kalau kita belajar bahasa Arab kan, Allah guna perkataan apa ni? Satu, il. Yang kedua, illah. Apa makna tu? Beza tak? Beza tak ayat? Ayat pertama, setiap sesuatu bertasbih kepada Allah. Satu lagi, tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih kepada Allah. Yang mana lebih kuat? Yang kedua. Ini, wa in min syai'in illa. Jadi pelik tak? Bila burung, hudhud, tengok Balkis sembah matahari. Dia rasa pelik. Apa hal ni sembah matahari? Matahari tak boleh bagi apa-apa kan? Okey, kita balik pada ayat kita. Dan dua sifat ni, kenapa burung ni sebut dua sifat ni? Sebab dua sifat ni tidak ada pada semua makhluk. Matahari pun tak ada, manusia pun tak ada. Jadi burung ni cerdik. Dia bawa sifat yang memang tak ada pada manusia, yang menunjukkan hanya Allah saja yang layak disembah. Okey. Kemudian kata burung, Allahu la ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Kita pernah dengar tak kisah ada batu bagi salam pada Nabi? Pernah dengar? Batu bagi salam. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali dia. Kemudian burung kata apa? Boleh ni burung kata apa? Sifat Raja Balkis, dia ada apa? Arash yang besar. Tapi burung pun cerdik. Dia kata, Balkis ada arash yang besar. Tapi Allah pun ada dan lagi besar. Dia adalah Rabbul Arshil Azim. Tuhan pemilik arash. Okey. Nampak tak hujung tu? Tanda apa tu? Sujud. Kalau tak ada tanda tu, kita sujud tak? Kalau tak ada tanda tu. Tak sujud kan? Jadi kita sujud sebab apa? Sebab tanda, bukan sebab faham. Ya, zaman Nabi SAW, ada tak tanda tu? Semua tak ada. Tanda tak ada, baris tak ada, titik tak ada. Tapi sampai situ mereka sujud. Sebab mereka faham. Okey. Bila burung bagi laporan pada Nabi Sulaiman, apa reaksi Nabi Sulaiman? Qal, dia berkata, Sanang suruh. Kami akan lihat. As-sadaqta. Adakah sadaqta pada engkau? Engkau bercakap benar? Am kunta, atau engkau adalah dari pendusta? Apa maksud ayat ni? Setelah Nabi Sulaiman dapat laporan daripada burung hudhud, terus dia terima tak? Tak. Itu kewajipan seseorang bila terima berita, jangan terus
Percaya. Walaupun daripada tentera dia. Dan jangan juga tolak terus. Sebab tu kata Nabi Sulaiman pada, okey, kami akan cek dulu. Yang kamu cakap tu betul. Dia panggil apa ni? Dia panggil apa ni? Ha? Tabayyun dan juga adil. Jangan tolak sepenuhnya dan jangan terima sepenuhnya. Nabi cakap apa ni? Kafa dalam satu hadis sahih. Kafa bil mar'i kaziban an yuhaddisa bikulli ma sami'a. Okey. Cuba terjemah. Kafa cukuplah bil mar'i bagi seseorang kaziban berdusta an yuhaddisa bahawa dia bercakap bikulli dengan setiap apa yang ma sami'a. Maksudnya dia dengar daripada orang, terus dia cakap pada orang lain. Nabi kata apa? Dia pendusta. Walaupun dia tak niat pun. Dengar je, dapat berita je. Oh, saya dengar berita ni. Dah cek ke belum? Dia tu adalah pendusta. Jadi nak jadi dusta ni tak perlu apa? Tak perlu niat. Tak perlu niat. Saya tak niat pun. Tak perlu. Nabi kata, bercakap je apa yang kamu dengar, dah dikatakan dusta. Sebab tu bila Nabi Sulaiman dengar daripada Hudhud, dia tak terus terima dan dia tak terus tolak. Dia kata kami cek dulu. Okey. Boleh kan? Apa pengajaran kita dapat daripada kisah Nabi Hud, burung Hudhud? Nak berita pengajaran yang besar lah. Pengajaran yang besar daripada kisah burung Hudhud. Ha? Kebesaran Allah apa dia? Apa kebesaran Allah tu? Okey, lagi? Allah boleh keluarkan benda yang tak nampak. Lagi? Sama. Allah tahu apa yang tersembunyi, apa yang lagi? Allah boleh jadikan semua makhluk tak berakal bertasbih. Lagi? Ada pengajaran yang paling besar. Tapi seorang pun tak sebut. Apa dia? Kuat sikit. Dia larang pun. Bodoh. Kan? Pengajaran paling besar ialah Allah nak bagi tahu. Walaupun burung ni binatang tak berakal, tapi dia tahu mana kufur, mana syirik, mana betul, mana salah. Satu. Yang kedua, lepas dia tahu dia buat apa? Dia begitu pada menunjukkan apa ni? Dia adalah seorang pendakwah, bukan seekor pendakwah. Dia tengok benda ni salah, dia tak boleh duduk diam. Raja besar, kerajaan hebat, tapi bodoh. Bila sujud pada matahari, kalau mati masuk neraka, dia tak boleh duduk diam. Terus dia bagi report kepada Nabi Sulaiman. Supaya apa? Nabi Sulaiman tolong hilangkan kekurangan dan kesyirikan. Jadi pengajarannya, kalau seekor burung yang tak berakal pun ada perasaan, tak boleh tengok orang syirik. Bila tengok je, dia terus bagi kepada orang yang ada otoriti. Supaya pergilah berdakwah. Maka kalau kita orang berakal, tengok orang syirik, tengok orang buat benda salah, kita tak ada perasaan, kita sebenarnya lebih teruk daripada burung Hudhud. Tengok tak buat tak tahu. Tengok buat tak tahu. Satu. Yang kedua, pengajaran kedua,
Untuk jadi orang tu pendakwah, tak mestinya tak, untuk jadi seorang pendakwah memang kena berakal, sebab orang memang berakal. Jangan buang akal pula kan. Untuk jadi pendakwah, tak mestinya dia berdakwah. Kadang-kadang dia hanya bagi laporan. Dia tengok orang kat situ tak solat, orang miskin tak solat, dia pun bagi laporan. Mungkin dia tak pandai nak cakap. Dia tak tahu nak berdakwah, dia pun bagi laporan. Ustaz, di sini ada satu kumpulan asnaf memang tak pernah solat. Boleh tak Ustaz pergi? Itu juga adalah dakwah. Saya nak tanya, Nabi Sulaiman ni, lepas ni dia berdakwah pada Balqis kan? Dan akhirnya Balqis beriman. Kalau burung tak bagi laporan, Nabi Sulaiman pergi tak berdakwah? Tak. Maknanya apa yang burung buat adalah dakwah. Iaitu bagi laporan. Ini bagi berdakwah pun tak, tazkirah pun tak, bagi laporan pun tak. Tapi berjalan, pusing satu dunia. Semua benda dia tengok, betul? Tapi laporan tak ada. Okey? Yang ketiga. Berdakwah kena keluar, kena berjalan. Kalau Nabi Sulaiman duduk kat situ saja, dia tak tahu kan. Siapa pergi cari maklumat? Di mana tu? Kita tahu tak jarak tempat Nabi Sulaiman dengan Sabah? Tahu tak jarak? Yaman dengan Palestin, jauh. Beribu kilometer. Jadi dakwah ni kena berjalan, kena mencari. Dia dalil tak? Daripada Al-Quran. Dakwah kena berjalan, kena keluar, kena mencari. Surah Al-An'am ayat. Tak, dalil kena keluar, kena berjalan, kena mencari. Kuat sikit. Bukan, itu bukan dalil kena berjalan. Itu dalil kamu adalah umat terbaik. Yang saya tanya ni, semua dah baca ayat ni. Ialah ayat apa? Ayat apa? Surah apa? Surah Yasin. Ayat? Apa dia? Oh, dah keluar kat sini. Patutlah boleh baca. Admin cepat sangat. Okey. Surah Yasin yang kita selalu baca sabar minggu dan mungkin dah berpuluh tahun. Apa dia? Allah kata apa? Terjemah. Waja'a telah datang min Aqsa. Hujung. Aqsa tu paling jauh. Isim tafdil. Al-Madinah. Mana kalau sini bandar kan? Sini bandar. Al-Madinah. Lelaki ni datang daripada mana? Daripada luar kota. Datang ke kota. Siapa yang datang ni? Rajulun. Nabi ke? Bukan. Ulama? Bukan. Rajulun. Tengok apa nama lelaki ni? Tak penting. Tapi ada orang pun nama lelaki ni ialah Yasin. Betul? Kan ayat pertama Yasin kan? Ada orang tafsir, lelaki ni bernama Yasin. Tak ada kerja, nak bagi nama orang je. Kerja lelaki ni dia tak buat, dia bagi nama kan? Apa dia? Okey, Yas'a. Ni dalil. Dakwah kena bukan setakat kena berjalan, kena keluar, tapi bersegera. Bersegera. Sebab tu lepas ni, bila Nabi Sulaiman dapat laporan daripada Hudhud, apa dia buat? Terus dia hantar surat. Dia tak tangguh seminggu ke 2 minggu, tak. Terus. Dakwah kena segera. Kenapa kena segera? Mati bila-bila masa. Jadi kalau kita tangguh minggu depan dakwah, berapa orang dah mati? Sebab tu akademik kita tak ambil masa lama. 3 tahun je. Kalau 13 tahun, takut lagi ramai mati. Kalau ambil sikit sangat, tak cukup ilmu kan? Okey. Apa lelaki ni buat? Qal
Dia berkata, ya qaumi. Wahai, dia daripada hujung kota datang ke bandar. Bandar ni semua orang kafir. Kita tahu tak bandar ni Rasul sampai tak? Sampai. Mana tahu? Ayat sebelum tu. Allah kata kami telah utus di bandar ini berapa Rasul? Dua dulu. Tapi kaum ini mendustakan. Lepas tu? Fa'azzazna bisa disin. 2 campur 1. Pun tak beriman juga. Siapa yang beriman? Ni, lelaki ni. Dakwah Nabi di sini, tapi dakwah Nabi merebak sampai ke kampung, lelaki ni beriman. Faham tak? Dah faham. Ayat. Tengok Yang beriman siapa? Orang kampung. Yang tak beriman siapa? Apa masalahnya? Apa pengajarannya? Oh, innallah yahdi man yasha. Habis cerita, tutup cerita. Tak, ada sebab, ada pengajaran dia. Orang bandar ni biasa dia hidup dengan kemewahan dan biasa dia ada pemimpin, dia ikut pemimpin dia. Jadi susah nak beriman sebab kaya, kuasa, pengaruh. Tapi orang kampung ni dia tak terikat dengan siapa-siapa, dia bebas. Dan dia tak ada kepentingan. Harta tak ada, kuasa tak ada. Bila sampai ilmu, dia mudah terima. Jadi dia terima, lepas dia terima dia buat apa? Itulah dakwah. Dia tahu tak risiko? Dia seorang, pergi berdakwah di bandar yang semuanya kafir, yang ada kuasa. Dia tahu tak risikonya apa? Tapi kenapa dia pergi juga? Sebab dia? Yalah, ni bukan mendedahkan diri pada bahaya ni. Cari penyakit ke? Cari penyakit tak? Kita tahu tak lelaki ni lepas dia berdakwah dia kena buat apa? Orang bunuh dia kan? Oh, jihad lah. Jom kita pergi Palestin. Dia pendakwah, jangan fikir dia mati. Jangan fikir dia mati. Tapi fikir selamatkan orang satu. Yang kedua, kalau aku tak selamatkan orang, aku pun tak selamat. Boleh faham? Kalau aku tak pergi berdakwah kat sini, aku senang kat sini je. Minum kopi, main dam. Aku pun tak selamat. Biarlah aku selamatkan orang. Dan walaupun aku mati, lepas mati, Allah kata apa? Wakil ada khulil jannah. Masuk syurga. Okey, tak ada masalah. Boleh kan? Ini ayat ni sebagai bukti bahawa dakwah kena keluar, kena berjalan. Kalau duduk dalam kelas je, duduk di masjid je, dakwah tak akan berkembang. Sebab tu biasa orang yang duduk dalam masjid, dia tak bergerak kan? Betul? Orang yang duduk dalam masjid. Bukan semualah. Tapi macam semua je. Bila lepas kuliah maghrib, dia pergi bergerak tak berdakwah. Betul? Saya tak kata. Siapa yang bergerak ni? Siapa yang bergerak? Siapa yang bila belajar dia bergerak? Yalah, pendakwahnya macam mana? Saya nak tanya, Nabi bila sampai Quran, sahabat bergerak berdakwah tak? Apa yang menggerakkan sahabat? Al-Quran. Selagi mana tak belajar Al-Quran, dia tak akan berdakwah. Sebab Quran ialah kitab dakwah. Kalau dia tak faham Quran, dia tak akan berdakwah. Belajar je sampai mati. Bila kita faham Quran, kita rasa bersalah kalau tak berdakwah. Ni, orang lelaki ni. Lelaki biasa. Ramai tak beralasan, saya tak ada ilmu nak berdakwah. Lelaki ni ada ilmu tak? Gulam ad-dakwah. Ada ilmu banyak tak? Tak ada. Tapi dengan gulam tu, ramai orang beriman. Okey, Asif. Ini gulam. Gulam. Jadi gulam kan? Tak payah jadilah, memang dah gulam pun. Okey, cukup.
Cukup kita sambung besok secara live. Ada soalan? An'am 51. Dia lebih kepada umum lah, tapi tak menunjukkan kena berjalan. Okey, kita tutup dengan baca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم